Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Fin 320. So hari ini kita nak masuk chapter 4 . So chapter 4 topiknya adalah risk and return. Alright. So risk and return. So risk tu maksud dia risiko lah. And then return tu maksud dia pulangan ataupun keuntungan. Okay. So kalau kita dengar yang ramai lecturer finance cakap, high risk, high return. So betul lah, apa-apa risiko yang tinggi biasanya memberi pulangan yang lebih besar lah, pulangan yang lebih besar. So risk and return. So return tu pulangan ataupun keuntungan. So saya assume semua dah tahulah maksud dia. Cuma berkenaan dengan risiko ni, risiko dia ada dua jenis. Dua jenis risiko. Yang pertama kita ada systematic risk, and then yang kedua kita ada unsystematic risk. Okey, untuk systematic risk ni nama lain dia adalah non-diversifiable risk. Non-diversifiable risk, yang mana systematic risk atau non-diversifiable risk ni adalah risiko yang kita tak boleh nak elak. Risiko yang kita tak boleh elak, yang mana kita perlu hadapilah risiko ni. Manakala untuk unsystematic risk ataupun diversifiable risk adalah risiko nak kata boleh elak tu tak juga, cuma kita boleh kawal dia lah. Risiko yang boleh dikawal ataupun boleh di minimize lah, boleh diminimizekan unsystematic risk. Okey, under systematic risk kita ada sebenarnya ada banyak. So kita contoh kat sini kita ambil 3 sahaja. Okey, bila kita nak cerita berkenaan risiko ni, kita dalam subjek financial analysis, maknanya kita pandang dari sudut syarikat. Bukannya kita pandang daripada sudut pelabur, bukan. Kita pandang dari sudut syarikat. Okey, so kita kena memahamilah syarikat kita akan berdepan dengan beberapa risiko. Okey, untuk systematic risk yang pertama, risiko yang tak boleh elak. Yang pertama adalah market risk. Okey, so market risk ni bila cakap berkenaan market risk ni, dia berkenaan dengan harga. Right. So syarikat ni dia deal banyak dengan harga. So, dia ada dua. Yang pertama, harga untuk raw material, kan? Harga untuk raw material. So kalau syarikat tu dia punya raw material adalah komoditi punya produk, for example macam minyak ke apa ke, harga minyak dia bergerak, harga minyak dia bergerak. So pergerakan harga minyak tu mungkin akan menjejaskan syarikat lah, kan, akan menjejaskan syarikat. For example kita ambil syarikat penerbangan. Syarikat penerbangan, syarikat yang kita tahu kapal terbang ni dia akan pakai minyak yang banyak. So harga minyak tu memainkan kesan yang besar lah kepada syarikat. Okey, yang kedua adalah in term of harga untuk kita punya produk. Harga produk kita pun kita kena letak betul-betul lah. Kalau kita tersalah letak harga, mungkin pesaing kita akan take advantage, right? Okey, itu adalah market risk berkenaan dengan harga. Yang kedua adalah interest rate risk, yang mana berkenaan dengan interest rate lah. Interest rate ni dia pun selalu bergerak, kan? Kalau kita tengok dekat luar sana, interest rate ni banyak jenis. Kita ada BLR, BFR, kita ada OPR, kan? Semua interest rate tu akan memberi kesan kepada syarikat. Okey. Yang ketiga adalah purchasing power risk. Yang ni berkenaan dengan kuasa membeli. Kuasa membeli untuk syarikat ni kita bergantung kepada kuasa membeli dari kita punya pelanggan lah. Pelanggan kita kadang-kadang mampu untuk beli kita punya produk, kadang-kadang tak mampu beli kita punya produk. For example, kalau syarikat kita produce produk mewah, produk yang agak mewah. So kalau dengan keadaan market seperti sekarang ni, mungkin orang tak belilah kita punya produk, sebabnya purchasing power tu dah makin berkurang dengan keadaan ekonomi semasa. Okey, so tiga risiko ni memang kita tak boleh elak, memang kita perlu hadapi.
Alright. Okay, settle. Seterusnya, risiko yang kedua adalah unsystematic risk ataupun diversifiable risk, risiko yang boleh dikurangkan. Yang pertama, business risk. Okay, business risk ni adalah risiko yang bersifat dalaman syarikat, yang mana business risk ni biasanya melibatkan kita punya management lah. Okay. For example, kita ada pekerja yang tak bagus ataupun pekerja yang selalu curi tulang. So apa kita boleh buat? Mungkin kita boleh pecat dia ataupun dengan kalau cara yang lebih lembut, mungkin kita hantar dia untuk training lah, untuk bagi motivation ke macam mana. So dengan cara ni kita boleh kawal risiko tersebut. Maknanya kita boleh kurangkan. Okey, banyak lagi lah in term of management kan. In term of pengurusan aset, in term of pengurusan cash flow kalau finance, in term of macam-macam lagi, semuanya dalam kawalan kita. So kita boleh kurangkan risiko tersebut. Okey, yang kedua adalah financial risk. Financial risk. So bila sebut financial risk ni, kebanyakannya risiko ni bergantung kepada kita punya kita punya sumber modal syarikat lah. So ramai orang cakap the puzzle between equity and debt, right? So katakanlah kalau syarikat kita perlukan modal untuk membeli aset yang baru. So nak ambil daripada mana modal tu? Sama ada nak issue saham ataupun nak issue debt, right? Hutang. Okay, so dia ada pro and con masing-masing lah. Kalau kita issue saham, maknanya dia akan dilute pemegang saham yang sedia ada. So mungkin akan menjatuhkan harga saham. Manakala kalau kita issue debt pula, masalahnya apa? Kita bila sebut debt ni, dia menghampirkan kita kepada bankruptcy lah. Makin banyak hutang, makin dekat kita dengan bankruptcy. Okay, kalau tak ada hutang, tak mungkin kita akan bankrupt. Right? Tapi kalau kita ambil hutang ni, bagus dia apa? Hutang ni bagus dia apa? Yang first kali adalah, yang paling utama, kita dapat pengecualian cukai ataupun dapat tax shield lah. Kita dapat tax shield. Dengan adanya interest, pembayaran interest tu dapat mengurangkan pembayaran cukai. Okay, so biasanya top management dia akan jagalah between nak pilih saham ke ataupun hutang. Right. So yang ni kalau buat kajian yang detail ataupun company buat analisis yang cukup, so risiko ni sebenarnya boleh dikawal. Boleh dikawal. Okay. So itu secara umum lah berkenaan dengan risiko. Okay, so bila sebut berkenaan risiko ni, untuk chapter 4 ni kita ada calculation lah untuk risiko, untuk mengukur kita punya risiko. So kat sini saya ada contoh, yang mana contoh ni quite simple lah. And then chapter 4 ni dia banyak calculation dia based on statistical punya calculation lah. So apa yang kita perlu kira untuk chapter 4 ni, kita ada empat benda yang kita perlu kira. Yang pertama sekali adalah kita punya expected return ataupun kita panggil dia sebagai ER. And then setengah buku teks dia pakai EV, expected value. Expected value ataupun expected return ni, nama lain dia adalah kalau ikut statistik punya term adalah average lah, purata. Yang kedua, calculation yang kedua adalah variance. Yang ketiga, calculationnya adalah standard deviation. And then yang keempat adalah coefficient of variation lah. CV, coefficient of variation. Okay, so kalau kita tengok dekat slide sekarang ni adalah contoh daripada buku teks yang mana kalau kita tengok kita ada dua company, company A dengan company B. Okay, contohnya kita kena pilih sama ada kita nak invest dalam A ataupun B. Okay, so kita ada state of economy, kita ada recession, kegawatan ekonomi, downturn, ekonomi yang kurang perform, normal, ekonomi yang biasa,
Upturn, ekonomi yang baik. And then boom ni ekonomi yang tengah ni lah boom lah kan, tengah perform yang top lah, paling tinggi ya. Okay, and then kita ada probability, iaitu chances untuk berlaku keadaan ekonomi tersebut. Untuk berlaku recession, chances dia very low, which is 0.1. Chances untuk berlakunya downturn 0.2. Normal yang paling tinggi ya, 0.4. Chances untuk berlaku upturn 0.2. Chances untuk berlakunya boom tu 0.1. Very slim punya chances lah. Okay, so untuk company A, kalau berlaku recession, dia akan rugi sebanyak 60%. Manakala kalau company B, rugi sebanyak 10%. Jika berlaku downturn, company A untung 5%, company B untung 10%. Normal, company A 20%, company B pun sama 20%. Kalau berlaku upturn, company A untung 35%, company B untung 30%. And then last kali, jika berlaku boom, company A untung 100%. Manakala company B untung 50%. So kalau kita tengok dari sudut mata kasar kita nak pilih company mana? A atau B? So yang ni kalau kita nak pilih daripada mata kasar, memang kalau kita ni jenis risk taker, kita akan pilih company A kan. Sebab kalau berlaku boom tu kita untung 100%. Which mean, kalau you invest dalam company A sebanyak RM10,000, you akan untung sebanyak another RM10,000. Maknanya you akan dapat RM20,000. Right, hasil daripada pelaburan RM10,000. Okay, kalau company B, kalau berlaku boom, hanya 50%. Maknanya kalau you invest RM10,000, you untung RM5,000 sahaja. Right? So, you nak pilih mana? Kalau you jenis yang risk taker, biasanya orang akan pilih company A berbanding dengan company B. Company A ni kalau kita tengok secara kasar pun, dia adalah yang paling berisiko. Yang mana kalau berlaku recession, you akan rugi 60%. Maknanya kalau you invest RM10,000 dalam company A, by the end yang RM10,000 tu hanya tinggal RM4,000 sahaja. Maknanya you rugi RM6,000. Right? Tapi kalau company B, jika berlaku recession, kalau you put RM10,000, you hanya rugi sebanyak RM1,000 sahaja. Right? Kalau you jenis yang risk averse, biasanya kita akan pilih company B ya. Company B. Okay. So kalau kita tengok kat sini, company A lebih berisiko daripada company B secara mata kasar. Okay. Seperti yang saya mention awal tadi lah. So high risk, high return. Company A ni risiko dia tinggi, untung dia pun tinggi. And then company B, low risk, low return lah. Kalau you pilih company B, risiko dia agak rendah. Kalau rugi pun, paling maksimum you rugi 10% sahaja. Right. Okay, so kita nak masuk calculation. Okay, calculation yang pertama adalah expected value ataupun purata lah. Expected value ataupun purata. Okay, yang ni saya ambil daripada buku teks. Ada dalam buku teks kita. Yang mana calculation untuk expected value adalah summation of probability times dengan value. Okay, probability times dengan value. Okay, dia senang je. Ambil je nilai probability and then kali dengan value ataupun keuntungan tu berapa tu kan. Okay, so tak apa, kita patah balik. Okay, untuk company A, calculation dia untuk expected value adalah ambil probability yang pertama, which is 0.1, times dengan negatif 60. Okay, saya sarankan untuk return tu tak perlu convert into point. Just ambil nilai yang asal dia, 60%. Maknanya untuk yang pertama 0.10 kali dengan negatif 60. Tambah, okay, probability yang kedua 0.20 kali dengan 5. Tambah 0.4 kali dengan 20. Tambah 0.2 kali dengan 35. And then tambah 0.1 kali dengan 100. Right. So tengok dia kira kat bawah tu EVA untuk company A. Okay, so sama seperti yang saya cakap tadi lah, probability kali dengan return tu. Return tak perlu convert. Okay, so bila kita kira purata dia, kita dapat 20% purata dia. Okay. Manakala untuk B, sama juga calculation dia, cuma return tu berbezalah nilai dia. 0.10 kali dengan return yang pertama negatif 10 tambah dengan 0.20
kali dengan 10 tambah 0.40 kali 20 dan seterusnya sampai habis. So, bila kita kira secara puratanya, company B pun untung dia 20%. Okey, so purata dia sama. Purata dia sama untuk company A dengan company B. So, kat sini kita indecision lagi lah. Memang tak boleh buat keputusan lagi sebab secara puratanya dia sama. Kan? Okay, so this is calculation for purata. Kena hafal ni, sepatutnya rumus ni kena hafal. Okay, calculation yang kedua iaitu variance. Okay, sebelum nak masuk calculation variance ni, saya nak bagi tahu apa maksud variance. Okay, dari sudut istilahnya, variance ni sebenarnya maksud dia adalah ketaburan. Right, ketaburan. Yang mana lagi besar nilai variance, lagi berteraburlah dia. Lagi kecil nilai variance, maknanya lagi kurang berteraburlah dia. Right. Okay, for example, kita tengok rumus dia dulu. Variance equal to summation of probability times dengan value minus expected value kuasa 2. Right. Okay. So, untuk calculation yang ni, expected value tu adalah expected value yang kita kira sebelum ni. Yang tadi, baru je tadi kan. EVA, EVB tu kan. Yang tu adalah expected value. And then kuasa 2 tu adalah untuk yang dalam kurungan. Bukan semua sekali. Yang dalam kurungan sahaja kuasa 2. Okay, kita kira variance untuk A dulu. Okay, ambil probability yang pertama, which is 0.10, kali dengan return dia yang pertama, which is negative 60 kan. Okay. Tolak dengan expected return ataupun expected value untuk A tadi, 20% kan. Kita kira kita punya average tadi. And then kuasa 2. Tambah probability yang kedua, 0.20 kali dengan 5 tolak 20 kuasa 2 dan seterusnya sampai habis lah. So, summation tu maknanya you kena tambah semua kan. Okay. So, you dapat nilai dia 1370 . So, yang ni dia tiada unit 1370. Okey, manakala variance untuk B sama juga, cuma value tu kena ubah lah berdasarkan value untuk B lah, kan? Okey, so B dapat 220. Maknanya A, jawapan A 1370 tu lebih besar daripada B, maksudnya A lebih berterabur daripada B. Right, A lebih berterabur daripada B. Macam mana kita nak cerita berkenaan dengan terabur ni kan? Okey, kalau tengok balik daripada soalan tadi, kalau A tu obviously lebih berterabur sebabnya jarak di antara yang paling rugi dengan yang paling untung amat jauh. Which is kalau paling teruk rugi negatif 60, kalau paling untung 100%. So beza dia kat situ 140%, right? 140% beza dia kat, sorry, 160%. Manakala untuk company B, kenapa variance dia rendah? Sebab jarak dia di antara yang paling teruk dengan yang paling tinggi keuntungannya hanyalah 60% sahaja, iaitu daripada negatif 10% sehingga 50 kan. So jarak dia tu adalah 60%. A tadi jarak dia lebih besar, B tu jarak dia lebih kecil. So that's why B tu variance dia lebih kecil daripada A. Okay, boleh Okey, satu lagi saya lupa nak cerita, apa peranan kuasa 2 tu? Kuasa 2 tu peranan dia adalah untuk menghilangkan negatif, right? Contohnya value tolak expected value tu dapat negatif, so kuasa 2 tu fungsi dia untuk menghilangkan negatif tu lah. Sebab kita nak kira jarak tadi kan. So kalau ada negatif dia akan kacau lah kira pengiraan jarak. So that's why saya cakap jarak tu adalah ketaburan. Right? So lagi besar nilai variance, lagi berterabur lah dia. Right? Okey, rumus yang ketiga adalah standard deviation. Okey, standard deviation ni sebenarnya adalah pengukuran kepada risiko lah. Yang sebenarnya pengukuran kepada risiko. Okey, so apa maksud standard deviation ni? Standard deviation ni maksud dia adalah jarak dia boleh bergerak daripada dia punya purata. Okey, tak apa, sekejap lagi kita akan terangkan. So, rumus untuk standard deviation adalah punca kuasa kepada variance sahaja. Punca kuasa kepada variance sahaja. So, dapat jawapan variance tadi, punca kuasakan dia. Itu sahaja. So, untuk A, so jawapan untuk variance tadi 1370. So, punca kuasakan dia. So, kita dapat 37.01%. Manakala untuk B,
variance dia tadi 220, pucuk kuasakan dia, so dapat 14.83%. Okey, jawapan untuk standard deviation ni, dia mesti sama dengan soalan. Kalau soalan tu cakap keuntungan dia dalam bentuk persen, so jawapan untuk standard deviation ni mesti dalam bentuk persen juga. Katakanlah kalau dalam soalan tu dia cakap keuntungan dia dalam bentuk ringgit. So calculation dia untuk dapatkan standard deviation, jawapan dia mestilah dalam bentuk yang sama, which is dalam bentuk ringgit juga. Depends on soalan lah. Depends on soalan. Okay, so apa maksud standard deviation? Kita ambil yang A, 37.01%. Kalau kita recall balik, dia punya purata tadi adalah 20%, right? Purata dia 20%. So, standard deviation ni menggambarkan dia boleh bergerak sejauh mana daripada 20% tu. Plus dan minus. Kalau dia tendensi untuk untung, dia boleh bergerak sebanyak 37% ke atas daripada 20% purata tadi. Contohnya 20 tambah 37, so dapat 57.01%. Maknanya paling maksimum dapat untung adalah 57.01%. Tapi kalau worst case scenario, katakanlah rugi. Right. So, purata kita tadi 20%, tolak 37, maknanya dia akan melangkau kosong, which is you akan dapat negatif. Which is negatif 17.01%. Right. So, A ni, kalau kita boleh cakap, dia ada chances untuk dapat rugi. Highly chances untuk dapat rugi. Okay? Sebabnya dia punya standard deviation tu boleh melangkau kosong. Boleh ada chances untuk dapat negatif. Manakala kita tengok B, purata dia tadi sama, 20% juga. Right. Okay, kalau best case scenario, 20% tambah 14, you dapat keuntungan 34.83%. Right. Tapi kalau worst case scenario, 20% tolak 14.83, you akan dapat around 5 point something lah persen. Right. Maknanya, you still lagi untung walaupun dia worst case scenario. So, that's why B lebih kurang berisiko berbanding dengan A. Right. Berbanding dengan A. So, A tu boleh melangkau garisan negatif. Boleh masuk sampai negatif. Tapi untuk B, worst case scenario pun, dia takkan melangkau kosong. Takkan dapat negatif. Maknanya, dia very small chances lah. Ataupun no chances at all that B will be negative. Dia punya keuntungan. Right. Kalau untuk A tu, highly lah. Ada chance yang tinggi lah untuk dapat rugi. Okay. So, itu adalah standard deviation. Okay. Penting kita untuk fahamlah apa maksud di sebalik pengiraan tu. Tak bolehlah belajar tu hafal je rumus. Okay, tak best lah belajar kan. Okay, and then last kali. Last kali adalah coefficient of variance. CV. CV. Which is dia punya CV ni maksud dia apa? Maksud dia adalah perkadaran di antara untung dan rugi. Untung dan rugi. Okay, so CV ni rumus dia adalah standard deviation bahagi dengan expected value ataupun bahagi dengan average, purata tadi kan. Okay, so tadi kita dah kira CV untuk, standard deviation untuk A dan kita dah pun kira purata untuk A. So jawapannya actually dah ada, cuma kita bahagikan je lah. Standard deviation untuk A tadi 37.01% bahagi dengan expected value dia untuk A tadi 20%. So, 37 bahagi 20%, so dapat 1.8505 times. Right. So, unitnya sebenarnya adalah times. Okay, manakala untuk B, standard deviation dia 14.83 bahagi dengan purata dia 20. 0.7415. Right. Tapi, okay, CV ni dia perkadaran membantu kita untuk membuat keputusan lah. Jikalau expected value untuk A dengan B tu berbeza. Macam tadi, kalau kita tengok balik standard deviation, obviously A lebih berisiko daripada B sebabnya purata dia sama tapi risiko dia berbeza. Right. Tapi dalam realitinya, kadang-kadang expected value lain, standard deviation pun lain. So, susah kita nak buat keputusan. Right. So, untuk buat keputusan yang senang bagi return dengan risk yang berbeza ni, kita akan pakai CV.
Kita kira dia punya perkadaran di antara risiko dengan return. Okey, untuk CV ni, kalau nilai dia lebih besar, maknanya dia lebih berisiko. Jika nilai dia lebih kecil, maknanya lebih kurang berisiko lah. Dia senangnya macam ni. Kalau you dapat jawapan 1 point something ke atas, okay, more than 1, senang cakap more than 1, maknanya risiko dia lebih besar daripada pulangan dia. Which mean, dia boleh melangkau garisan negatif. Tapi kalau you dapat jawapan dia less than 1 ataupun 0 point something, okay, maknanya dia punya risiko tu lebih kecil berbanding dengan dia punya pulangan. So, untuk yang jawapan less than 1 ni, dia very small chances untuk dapat negatif ataupun rugi. Tapi kalau yang dapat 1 point something tu, maknanya highly chances untuk dapat rugi. Okay? So, that's why, kalau you nak pilih di antara dua syarikat ni, A dengan B, obviously kita akan pilih B lah untuk orang yang jenis risk neutral. Kan, kita ada 3 jenis pelabur lah dekat luar sana. Ada risk taker, ada risk neutral, and then kita ada risk averse. Kan? Okay? So, itu sahaja daripada saya untuk chapter 4 ni. Hopefully dapat faham semua. Tapi kalau ada masalah apa-apa, boleh je contact saya direct. Okay? So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.